Billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis Al-Fadhil Ustaz Azhan Ishaq, pengasas Kota Raja, yang bersama dengan saya daripada mula-mula lagi Kota Raja ni ditubuhkan. Masa itu belum lagi ada di sini. Nun di bawah tu. Menyewa sebuah kedai. Itu permulaannya. Sampai sekarang ni. Bagi mereka-mereka yang baru nengok saya, baru kenal. Jadi saya nak memperkenalkan diri saya dululah. Boleh? Nama saya namanya ialah Ibrahim Istar bin Makjad. Umur baru 18 tahun. Baliklah. Saya ni seorang cikgu, bukan ustaz. Ustaz celup tau. Jadi kalau rasa tak ada standard, boleh balik. Asalnya cikgu, ngajar bahasa Inggeris, matematik, bahasa Malaysia, ilmu alam, tawarikh. Kemudian dekat nak pencen tu, saya pergi minta tauliah mengajar agama daripada pejabat agama negeri Perak. Dites dia malah. Agaknya silap agaknya dibagi dia ambil tauliah. Itu yang ngajar sekarang ni. Boleh katakan tak mandang tangan lah. Sehari paling kurangnya 2. Sehari paling kurangnya 2 slot. Sampai sekarang ni. Sampai padam masuk insyaAllah. Orang lain semua dah pencin lah. Saya masih bertugas lagi sampai sekarang ni. Jadi mudah-mudahan Allah berkati kehidupan saya. Allah beri panduan kepada saya. Allah beri saya kebolehan untuk mengajar. Dan tuan-tuan dan puan-puan dapat ilmu yang bermanfaat. Kerana bila saya dah padam masuk, habis semua. Sumber-sumber pahala habis dah. Tak ada lagi. Idza matal insanu qata amaluhu illa min salasatin, kata Nabi. Apabila mati seorang anak Adam, putus segala amalan-amalan dia kecuali 3. Au min sadaqatin jariyatin, atau daripada sedekah jariah. Jadi tuan-tuan kalau nak sedekah biar yang panjang gunanya, seperti Kota Raja ni. Banyak gunanya. Jangan saya nak sedekah pisang je. Saya nak sedekah pisang je. Sedekah pisang. Anak dapat 5A UPSR pisang. Dapat 8A PT3 pisang. Dapat 11A SPM pisang. Masuk universiti pisang. Yang pelik tu orang jual royan pun pisang dia baginya. Patutnya royan lah. Ingat dia orang masjid, orang surau ni beruk agak makan pisang je. Jadi biar dia panjang gunanya. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang memberi manfaat. Jadi ilmu yang kita nak ajar tu biar ilmu yang memberi manfaat. Dunia dan akhirat. Ya, ilmu yang memberi manfaat sudah tamat dah. Mana-mana yang dah lama di sini dah tamat dah. Ya, diceritakan dalam satu kitab namanya Hidayatus Salikin. Dah tamat di sini ni ya. Ada 6 ciri-ciri ilmu yang memberi manfaat. Yang pertama, lagi dia pandai, lagi dia alim, lagi dia takutkan Allah Ta'ala. Yang kedua, dia lebih gemar kepada akhirat dibandingkan dengan dunia. Yang ketiga, dia kurang gemarnya kepada dunia berbanding dengan akhirat. Kalau ada pilihan antara dunia dan akhirat, dia pilih akhirat. Yang keempat, dia tahu kelemahan-kelemahan dirinya, kekurangan-kekurangannya ada pada diri dia. Itu yang keempat. Yang kelima, dia kenal tipu daya syaitan. Kerana syaitan bukan seronok pun tuan-tuan ngaji begini. Ya, tambah dengan saya, lagi tak seronok. Lepas ini kan, seronok lah. Nak nunggu Datuk tu. Kejap ni apa ya? Cikgu, nanti je lah. Syaitan akan cuba ganggu kita. Dia bawanya berbagai-bagai senjata. Mula-mula dia bawanya celak. Celak buah tang mana? Tuan-tuan dan perempuan, celak buah tang mana? Mata, pandai. Dia pandai cakap Perak nampak. Dia gurunya orang Kampung Gajah. Asal Kampung Gajah ni tau. Itu sebab saya, slang saya mesti slang Kampung Gajah.
Wherever I go, I must defend my kampung gajah slang. Tak kira di mana pun. Pasal saya asal kampung gajah. Saya mesti mempertahankan kampung gajahan saya. Itu dia. Dibawanya celak, bawa tang mata. Bila kena 2-3 minit orang dah mula ngangguk je. Ni dah ada tak? Belum ni? Belum lagi. Tengok ke kanan. Kalau ada dah kena celak setan tu. Tak berjaya, dia frust ke? Dia give up ke? Apa buatnya? Dia bawa senjata yang kedua. Apa senjatanya? Dia bawanya gincu. Gincu bubuh tang mana? Tuan-tuan, gincu bubuh tang mana? Orang Johor jawab. Orang lain tak ada. Orang Tuhan jawab. Gincu bubuh tang mana? Tak jawab lah. Tak ada orang Tuhan kan? Tadi ada orang Tuhan dengan cerita. Bubuh tang mana? Bibir. Tak betul. Bubuh tang mana? Orang Perak jawab. Bibir. Gincu bubuh tang bibir. Bila kena gincu setan, ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Dia belakang ngajar dengan kawan-kawannya. Ini gelang ni beli diorang kalian. Dah kena gincu setan lah tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini mujur duduk atas bangku ni. Tak ada ketara sangat lah. Kalau bersila bawah ni, mula lah. Dia bawanya tongkat. Tongkat tu apa? Dia ketuk-ketuknya paha tu, dia ketuk-ketuknya lutut tu, dia ketuk-ketuknya bau tu, dia ketuk-ketuknya siku tu. Itu yang malah bersila, betul selemput, bersila balik. Rasa-rasa nak belunjuk, segan pula ustaz dia depan. Sudahnya dia angkat tangan nak balik. Nak keluar. Ingat dia ustaz tu, dia nak buang air situ. Rupanya dah. Dia pergi ke bawah tu, dia ambil motor tu, sorongnya. Sampai luar pagar. Bila luar pagar, berusak dia pun balik. Berjaya lah setan. Itu dia kenal tipu daya setan. Itu yang kelima, ya. Dan yang keenam, dia tahu perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala ibadahnya. Iaitu ujub, riak, takabur dan sebagainya. Habis pahalanya. Itu ilmu yang beri manfaat. Tandanya 6, ya. Ingat tu. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kita ajar tu memberi manfaat. Itu yang kedua. Yang ketiga, awalidin solihin yad'ulah. Sumber pahala tadi ada 3, ya. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang memberi manfaat, yang ketiga anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kedua ibu dan bapanya. Jadi kalau ada anak tu, itu bukan anugerah, itu bukan penghormatan, itu bukan nak membanggakan. Anak itu adalah amanah dari Allah Ta'ala. Kena didik anak itu supaya anak itu menjadi anak-anak yang soleh, supaya dia mendoakan bagi pihak kita. Kita dah padam masuk di doa kita, mengalir pahala ke kubur kita, walaupun kita dah lama tak adanya. Awalidin solihin yad'ulah. Anak-anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kedua ibu bapanya. Betul, kita kena didik anak tu supaya menjadi anak yang soleh. Dan Islam ni semua lengkap, semua ada. Everything is there in Islam. Nothing is left out. Semua ada dalam Islam. Tak ada sesuatu yang ketinggalan. Termasuklah mendidik anak supaya menjadi anak-anak yang soleh. Ada panduan-panduannya. Itu 3 aja sumber pahala kita. Lain habis lah, tak ada dah. Jadi kita sedang membaca kitab namanya Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Dah banyak cerita dah ada kita ni. Bab semayang dah sebut, bab puasa dah sebut, bab haji dah sebut. Dah kita baca dulu ni. Sekarang kita masuk dalam bab nikah kahwin. Ini dah baca setengah daripadanya. Untuk mereka yang baru datang ni, kena tebuk oleh mana nampaknya. Kerana start mula. Kena baca lah. Ikut bab nikah kahwin. Kerana itu giliornya macam tu. Yang mana nampaknya? Perihal nikah kahwin. Nikah kahwin tu sunnah Nabi. Apa kata Nabi? An-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati faqad rabi'a anni. Atau dalam hadis lain, dalam riwayat lain kata Nabi, an-nikahu sunnati faqad rabi'a an sunnati falaisa minni. Nikah kahwin itu adalah sunnah aku. Siapa bencikan sunnah aku, maka dia bencikan aku. Dan makna yang kedua tadi, nikah itu adalah sunnah aku. Siapa benci dengan nikah, makna dia bukan dari golongan aku, kata Nabi. Ya? Mana-mana lah boleh. Jadi dah kita cerita tentang nikah kahwin. Hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Jadi kita dah sampai banyak bab dah kita baca tentang nikah kahwin ni. Pertama dulu kita dah baca fadilat nikah. Apa fadilatnya, apa kelebihannya.
Kemudian pahala orang yang kematian anak, bila nampak dekat anak, kalau anak tu mati apa fadilatnya, apa kelebihannya. Itu dah kita baca dulu dah. Ya. Kalau 3 orang anaknya mati, 2 orang anaknya mati, seorang anaknya mati, apa fadilatnya. Kemudian kelebihan belas kasihan terhadap anak perempuan. Zaman dulu siapa dapat anak perempuan, dia rasa tak selesa lah, hitam mukanya. Hitam mukanya kerana tak suka dapat anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhahu muswaddah. Bila dikabur dia dapat anak perempuan, hitam mukanya, tak suka, tak seronok. Benci. Kerana tercabar kejantanannya. Dia nak anak jantan aja. Jadi dhalla wajhu muswaddah. Wa huwa kazim. Dia merah pada mukanya, marah dia. Kenapa? Kerana dapat anak perempuan. Lepas tu dulu orang Cina pun begitu. Orang Cina bukan Islam dah. Dia tak suka anak perempuan. Sebab banyak orang Melayu mengambil anak Cina perempuan tu jadi anak angkatnya. Di kampung saya banyak begitu tau. Dia bagi anak Cina. Kenapa? Kerana bila anak perempuan, dia rasa anak tu mendatangkan kesusahan bagi dia. Dia merupakan liability. Artinya benda-benda yang membebankan dia. Dia nak anak lelaki. Anak lelaki tu dia boleh membawa rezeki bagi dia. Itu dah. Itu sudah kita baca dulu ni, kelebihan belas kasihan terhadap anak perempuan. Untuk pagi ini kita sambung lagi tajuknya. Bagi mereka yang dah hadir sini dulu tahu tajuk kita pagi ni apa? Memilih isteri soleh. Memilih isteri solehah. Tapi sini tulisnya soleh. Orang yang mahu memilih rakan hidup. Seperti isteri solehah ya. Orang yang nak memilih rakan hidupnya. Nanti kejap. Nak suluh. Kau nampak? Kejap tak nampak? Orang yang mahu memilih rakan hidup hendaklah memilih wanita yang kukuh beragama. Dia ada 4 panduannya nak milih isteri ni. Begitu juga isteri nak milih suami ada 4 panduannya. Itu dalam kitab lain. Boleh baca kitab namanya Muhimmah. Yang selalu mengajar kitab Muhimmah tu anak Ustaz Munawir Salihuddin. Kenal tak? Pengetua Izzuddin Shah. Dia selalu mengajar kitab tu. Saya tak pernah belajar dengan dia, tapi saya dengar oleh radio. Selalu dia mengajar kitab tu. Muhimmah namanya. Sini kalau suruh dia ngajar boleh sana. Jadi ada 4 panduannya. Yang pertama kita kena pilih suami atau isteri yang cantik. Yang ada rupa. Li jamaliha. Kalau perempuan dia cantik. Kalau lelaki pun dia cantik juga. Kalau lelaki tu li jamaluhu. Kalau perempuan li jamaliha. Tapi orang Melayu ni cantik belaka. Ya tak? Ada ke orang Melayu yang bibirnya tebal betul ada tak? Mana ada orang Melayu ni semua cantik belaka. Itu yang pertama. Yang kedua, lima leha. Kerana hartanya. Ada pepatah Hindu kata, do not marry because of his wealth, but make sure he has money. Do not marry someone because of his money, but make sure he has money before you marry him. Faham ke tak? Kau tak faham kenapa tak ngaji seorang putih tu? Jangan kamu kahwin kerana duit. Tapi tentukan sebelum kamu kahwin tu dia berduit. Itu dia. 5 liha dengan hartanya. Yang kedua. Yang ketiga linafsabiha kerana keturunannya. Bukan nak keturunan raja, keturunan Said, keturunan Syekh Habib, bukan itu. Keturunan tu orang yang baik-baik. Keturunan yang baik kita tahu dia tu. Orang jenis semayang, orang jenis jujur, orang jenis ikhlas, suka tolong orang. Yang itu kita cari. Jangan cari anak penagih dadah. Jangan cari anak pencuri. Jangan cari anak perompak. Itu tak boleh. Kan? Kalau boleh tolak, elak kan tu. Nak pilih biar anak bapaknya akhlaknya baik. Itu li nafsabiha, nasabnya baik. Kan? Li nafsabiha. Yang ketiga. Yang keempat, lidiniha, kerana agamanya. Kalau nak pilih isteri, biar yang sudah menutup aurat, dah semayang, dah tahu macam mana fardu ain dan sebagainya. Itu yang lebih baik. Kalau tidak, kewajipan suami itu mengajar mereka.
kewajipan suami itu menyelesaikan fardu ain isterinya. Tahu kalau pilih yang orang yang jadi jahil. Itu cara memilih isteri. Ya. Belum baca lagi baru pengenalan baru ya. Ini baru nak baca. Orang yang mahu memilih rakan hidup hendaklah memilih wanita yang kukuh beragama. Itu yang keempat terus je. Dia sini kabarnya keempat aja. Ya, sangat gemar berbuat baik serta berbakti kepada orang lain. Dia suka nolong orang lain je. Meskipun ia seorang miskin dan tidak terlalu cantik. Walaupun tak cantik, walaupun miskin, itu orang baik tu. Kerana dia suka tolong orang lain. Nabi SAW telah menyuruh kita memilih perempuan yang kukuh beragama. Kalau boleh biar keempat-empat tu lah. Tapi bukan senang dapat empat-empat sekali. Kalau dapat satu boleh pilih yang mana? Di antara empat tu? Pilih yang mana? Pilih yang terakhir, yang ada agama. Ya? Yang tak payah kita ngajar dia semayang, tak payah dia ngajar kita ngajar dia nutup aurat, tak payah kita ngajar dia taat pada suami dan sebagainya. Nak jadi isteri ni, puan-puan ni nak tumpu pada perempuan je. Bukan kena berdakwah tak payah. Bukan kena berjuang tak payah. Bukan kena berjihad tak payah. Nak jadi isteri ni buat 4 aja. Kalau ada 4 ni, kata Nabi, pilihlah pintu mana syurga yang kamu nak masuk. Yang pertama, sembahyang 5 waktu sehari semalam. Itu kitab lain tu. Dalam muhimmah ada tulis tu. Sembahyang 5 waktu sehari semalam. Jangan tinggal. Yang kedua, puasa bulan Ramadan. Puasa yang wajib tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, taat. Berapa peratus kepada suami? Berapa peratus perempuan? How many percent must you be ready for your husbands? How many percent? 100%. Taat 100% kepada suami. Selagi tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat, jangan taat. Apa saja suruhan suami itu, kalau dia tidak melanggar syariat, kena taat. Itu yang ketiga. Yang keempat, pelihara maruah dan harta suami sepeninggalannya. Bila dia tak ada, pelihara maruah diri itu. Pelihara martabat diri itu tu, atau maruah dia lah ya. Atau kehormatan dia dipelihara. Dan begitu juga harta suami itu dipelihara. Kalau ini boleh kita lakukan, mati dia dalam keadaan itu, pilih pintu mana nak masuk syurga boleh. Nak pilih pintu mana? Nak syurga mana? Pilihlah. Syurga ada berapa? Tuan-tuan dan puan. Ini orang dari luar ni. Syurga ada berapa semua? How many paradises are there waiting for you? Berapa? Orang lama dah tahulah. Orang baru-baru datang ni. Berapa ada syurga Allah sediakan untuk kita? 7? Ya? Betul? Sure? Tak betul. 8. Korang satu ya, nak ada 8. Dengar elok. Bawa balik ke Batu Pahat, ke Penang, ke mana-mana ya. 8 syurga. Yang pertama namanya syurga Firdaus. Yang kedua namanya syurga Adnan. Orang nama Adnan tu nama syurga tu. Yang ketiga namanya syurga Ma'wa. Sebut betul Ma'wa. Jangan Ma'wa. Ma'wa tak betul. Ma'wa tu apa? Girlfriend. Ini Ma'wa. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun, kata Allah ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang dapat syurga bernama Jannatul Ma'wa. Diturunkan kepada mereka kerana amalan-amalan mereka. Dia dapat syurga. Itu yang ketiga, Jannatul Ma'wa. Ma'wa tak betul. Ma'wa pun tak betul. Orang kampung Gajah kata Ma'wa tak betul. Ma'wa tu artinya mak saudara. Kalau orang kampung Gajah lah ya. Dia nak sebut orang Cakung Kedah, Cakung Pulau Pinang, orang Bagan Serai, orang Padik Bunta, Ma'wa ya. Itu nombor 3. Nombor 4 apa? Darussalam namanya. Darussalam. Ini tiap malam kita minta. Ada nak minta Darussalam? Tu imam pimpin kita. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Itu kita minta Darussalam namanya yang keempat ya.
Ndak ke tak nak? Sekali lagi, ndak ke tak nak? Ndak. Yang keempat, yang kelima namanya Jannatun Naim. Jannatun Naim. Fi jannatin Naim. Nah, artinya syurga yang penuh dengan nikmat. Nikmat syurga tu. Tuan-tuan dan puan-puan, nikmat tu semuanya pada Allah ada 100%. Itu 100% nikmat tau. Ya, di syurga besok Allah sediakan 99%. Di syurga ada 99% nikmat. Penuh nikmat je di syurga tu. 1% Allah hantar ke dunia ni. Yang kita berebut-rebut hari ni, nikmat dunia ni hanya berapa peratus? How many percent? 1% only. Itu yang bekerja berbunuh-bunuh, berperang-perang, bertembak-tembak, bergaduh-gaduh, kerana hendakkan 1% saja. Sedangkan 99% lagi nikmat Allah sediakan di mana? Di syurga. No. Penuh dengan nikmat je. Semua jadi nikmat. Di syurga mana ada duka cita, mana ada takut, mana ada bimbang, mana ada letih, mana ada jemu, mana ada bosan. Seronok je. 99% syurga tahu. Itu yang kelima, Jannatun Naim namanya. Yang keenam namanya Jannatul Khuld. Kholam dal, khuld. Kekal. Semuanya kekal. Kebahagiaannya kekal. Kekuatannya kekal. Tenaganya kekal. Mudanya kekal. Umur ahli syurga ni, tuan-tuan dan puan-puan, sekitar 30-an. Umur 33 tahun. Dalam kitab, dalam hidup sesudah mati tu ada sebut 33 tahun. Itu kemuncak kematangan manusia. 33 tahun umurnya, tahu, dalam syurga. Semua jadi muda. Dalam dunia ni kalau 33 tahun udah ada berkedut sikit pipi tu. Ya tak? Rambut tu dah ada putih-putih sana sini, sana tak ada. Elok aja. Umur 31 tahun. Tahun depan berapa umurnya? Tuan-tuan dan puan-puan, tahun depan berapa umurnya? 33 tahun. Lagi 1 tahun berapa umurnya? 33 tahun. Lagi 10 tahun berapa umurnya? 33 tahun. Lagi 100 tahun berapa umurnya? 33 tahun. Lagi 1000 tahun berapa umurnya? 33 tahun. Tak tua-tua. Itu sebab Nabi pernah bergurau dengan mak mentuanya. Isteri kepada Saidina Umar. Dia ngabur pada mak mentua tu lah. Dalam syurga tu mak tak ada orang tua katanya. Tak ada orang tua dalam syurga tu katanya. Maknya dah tua. Ada aku lebih tua, aku tak apa syurga dia. Menangis orang tua tu. Nangis dia. Pasal dia dah tua. Senyum Rasulullah. Rasulullah tu apa yang menggelikan hati bagi dia, tak pernah dia ketawa kakak yang buat ketawa siapa? Kita. Tapi Rasulullah senyum je, menunjukkan giginya mulia tu. Ya mak katanya. Dalam syurga besok tak ada orang tua. Kerana siapa tua, kalau dapat masuk syurga, dia kembali menjadi muda. Kembali menjadi muda. Umur 30-an. Dan sentiasa, itu namanya khuld. Khuld itu kekal. Umurnya macam itu aja. Kebahagiaannya kekal. Mudanya kekal. Seronoknya kekal. Tenaganya kekal. Kemerduan suaranya kekal. Apa saja semua kekal. Itu Jannatul Khuld. Ndak ke tak ndak. One more time. Ndak ke tak ndak. Siapa tak ndak angkat tangan? Senang kat gambar. Mana orang tak ndak ni? Ini ada gambar tau. Itu yang ke-5. Yang kelima ya? Yang ke-6 kot ya? Yang ke-6. Ini yang ke-7. Jannatul Jalal. Jannatul Jalal ataupun Darul Jalal. Jalal itu artinya agung. Semua agung mereka. Dia nombor 1 je. Hidupnya agung, kekuatannya agung, kekuasaannya agung, kemuliaannya agung, semua agung mereka. Itu Jannatul Jalal. Dan yang ke-8 Jannatul Qaror. Qaf, Ro, Alif, Ro, Qaror. Q-A-R-A-R. Jannatul Qaror. 8 syurga. Mana ndak? Tuan-tuan, ndak yang mana 8 syurga tu? Firdaus. Yang lain tak ndak? Ya Allah. Tuan perempuan, ndak yang mana? Yang sini ndak Firdaus. Perempuan ndak yang mana? Kalau ditanya orang ndak yang mana, apa jawab? Ndak semua lah. Ya Allah. Ndak yang mana tuan-tuan dan puan-puan?
Tak semua lah, karena kita di syurga besok berapa lama? For how long are you going to be in paradise? Berapa lama? Selama-lamanya, forever and ever and ever and ever and ever and ever and ever, tak habis-habis. Bukan sejuta tahun, sampai bila-bila. Ya? Jadi tidak semualah, kadang-kadang Jannatul Firdaus, kadang-kadang Jannatul Naim, kadang-kadang Jannatul Adnin, kadang-kadang Darussalam dan sebagainya. Itu syurga. Tidak ke tak nak? Tuan-tuan dan puan, tidak ke tak nak? Siapa tak nak angkat tangan? Tak nak angkat kampung. Ya. Itu syurga. Ini ingat ni, isteri-isteri nak masuk syurga, mana-mana pintu pun 4 aja apa nama? Yang wajib baginya. Apa yang wajib tadi apa? Yang pertama, semayang 5 waktu sehari semalam. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, taat 100% kepada suaminya. Yang keempat, jaga maruah dan kehormatan dia dan harta suaminya ketika suaminya tak ada. Itu nak pilih suami, isteri pilih yang macam tu. Isteri pun nak pilih suami, pilih yang macam tu juga. Yang ada agama. Ya. Baik, itu cara nak milih isteri ya. Yang kukuh beragama dan menganjurkan kita supaya mengutamakannya dari yang lain dengan sabdanya yang berbunyi fazfur bizatad dini tarbitul yadak. Rebutlah yang kukuh beragama. Itu Nabi suruh ni lah. Rebutlah yang kukuh beragama, nescaya beruntunglah anda. Siapa cari yang beragama beruntung. Walaupun tak berapa cantik, tak apa. Tak berapa kaya pun tak apa. Tapi dia taat kepada Allah. Taat kepada suaminya. Taat kepada ibu bapaknya. Taat kepada pemerintahnya. Itu hidupnya bahagia. Kau dapat isteri macam tu. Alhamdulillah. Ya. Seronok dia. Saya 50 tahun lebih bersama dengan isteri saya tau. Sekarang ni isteri saya dah tak ada, dah meninggal. Baru lagi. Lagi 3 minggu. 3 minggu sudah meninggal. Tahu? Dalam pergaulan saya dengan isteri saya, dia tak pernah bangkang cakap saya. Tak pernah bantah cakap saya. Tak pernah marah-marah saya pun. Itu dia. Sebab saya sedih ketika dia meninggal tu. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya ya. Mudah-mudahan ya. Tak pernah dia bantah cakap saya. Setuju je dia. Dan dapat melahirkan anak-anak. Tak adalah soleh benar, tapi boleh lah. Tentang semayang tak ada apa. Tak ada masalahnya. Kerana kita dapat anak tu, apa tugas kita yang pertama? Pelihara mereka daripada api neraka. Itu Allah suruh tu. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum lagi wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Ada panjang lagi lepas tu ayat tu ya. Itu sepanjang saya dengan isteri saya. Tak pernah bergaduh. Tak pernah berkelahi. Sentiasa aja aman kehidupan. Bukan tak pernah marah, saya marah juga tapi diam. Dia tak ada melawan. Saya marah tu dia diam. Dan kalau dia marah, saya terus start motor pergi keluar. Dan tak marah ke lemari ke, marah ke dinding ke, marah ke apa bangku ke. Ya. Itu cara hidup berumah tangga. Mudah-mudahan ya. Alright. Lagi apa? Rebutlah yang takut beragama, nescaya beruntunglah anda. Adalah tidak wajar bagi seorang menikahi seorang wanita kerana memandang harta dan kecantikannya semata-mata. Bukan tak boleh pilih yang ada harta, pilihlah. Tapi bukan kerana itu semata-mata. Bukan kerana cantik semata-mata. Kerana cantik itu berapa lama cantiknya, tuan-tuan dan puan. Ini perempuan ni cantik belakang ni kejap ni. Berapa lama cantiknya? Lagi 10 tahun cantik lagi. Katakanlah dia Miss Kota Raja ni. Miss Kota Raja. Lagi 10 tahun jadi Miss Kota Raja ke? Jadi Nyonya Kota Raja jadinya. Ya tak? Ini pun handsome ni. Handsome tak? Nak tengok perempuan ni. Tanya ni, handsome tak? Nampak diam tu, ngangguk lu kena tahu. Tapi berapa lama handsome-nya?
Ha? Lagi 15 tahun, oh dah berkedut muka jalan mudah macam saya berjalan lah. Ha, bertongkat, berpimpin. Ha, itu kita ni ya. Jadi tak lama, tapi kalau dapat masuk surga, kekal. Kekal tenaganya, kekal kecantikannya, kekal keseronokannya, kekal kebahagiaannya. Ha, itu dia surga ya. Ha, jadi nak pilih jangan-jangan kerana kecantikan, jangan kerana harta semata-mata. Kerana harta boleh jadi miskin lepas itu. Walau kaya macam mana pun, lepas itu boleh jadi miskin. Cantik, lepas itu dia tak cantik lagi dah. Bukan terus menerus dah. Ha. Sebab yang demikian itu adalah makruh hukumnya. Kalau kerana cantik semata-mata makruh. Apa kata makruh tuan-tuan dan puan-puan yang baru datang ni? Apa kata makruh? Tak pernah dengar kata makruh ke? Apa kata makruh? Jual bibi Allah makruh bukan haram ya. Jual bibi kau tu ke? Gimana? Apa kata makruh? Dibuat tidak berdosa. Ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya dah diam lagi tengok. Kedudukannya elok ditinggalkan. One more time. Happen. Apa kata makruh? Dibuat tidak berdosa. Ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya dah lupa, penat ngajar. Elok ditinggalkan. Ha. Jadi elok tak usah buat. Kerana makruh ni Allah benci. Cuma tak dihukum. Tidak didenda, tidak diazab. Tapi Allah benci. Siapa nak mencari kebencian Allah Taala angkatan? Ha. Kalau Allah benci, esok malaikat suka ke? Tuan-tuan dan puan-puan, Allah benci, rasul-rasul suka ke? Allah benci, wali-wali Allah suka ke? Allah benci, sahabat-sahabat besar suka ke? Ha. Bayang kalau saya datang kota raja dan semua benci, macam? Ha. Semua orang bencikan saya, macam? Ha? Ha. Cuma tak ada baling dengan batu, tak ada buat apa-apa lah. Tapi benci, tegur tak nyaut, bagi salam tak jawab. Ha? Menderita tak saya selama ada di kota raja ni? Ha, menderita kerana semua orang benci. Cakap pun dia tak nak dengar. Ha. Jadi begitulah kalau kita buat yang makruh-makruh tu. Ha. Ha, itu dia ya. Jangan buat yang makruh tu. Kerana dia mendatangkan kebencian Allah Ta'ala. Ha, bila Allah benci, semua yang lain pun benci juga. Ha, itu makruh ya. Ha, jadi jangan buat benda makruh tu. Jangan jual haji bibir tu. Allah makruh bukan haram katanya. Kadang-kadang benda haram katanya makruh. Ada tak benda yang haram dia mengatakan makruh? Ada tak? Ada tak? Manusia-manusia ni ada yang benda tu haram dikatakannya makruh. Ada tak? Apa dah? Apa dah? Ha, poi. Ha. Kalau ada yang poi lagi tu, ha, berhenti kejap ni. Ha? Berhenti. Pasang niat betul-betul. Ya. Kalau ada lah berhenti kerana hukumnya haram. Ya. Ha. Ada beberapa sebab dia jadi haram. Nanti saya kalau nak kan tanya lepas ni kan ya. Ada sebab dia jadi haram ya. Ha, jadi berhenti. Pasang niat dulu. Tahu niatnya? Nawaitu berhenti merokok lillahi ta'ala. Siapa tak hafal? Angkat tangan. Sekali lagi. Macam mana niatnya? Nawaitu lagi berhenti merokok lillahi ta'ala. Ha, itu niat berhenti rokok ya. Ha, ya. Banyak sebabnya. Kerana merokok tu mendatangkan penyakit. Ada tak tulis di luar kotak tu? Ha, amaran kerajaan Malaysia. Merokok membahayakan kesihatan. Ada tak? Ha, dia dah tahu benda bahaya. Buat juga. Ha, ya. Itu yang jadi haram tu. Allah kata dalam Quran apa? Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ha, ya. Yang kedua, rokok tu membasir dengan duit. Ya, sebatang sebungkus rokok berapa dia harganya? Rokok yang berjenama tu, berapa dia harga sebungkus? Ha, belah-belah ringgit. Ya. Kalau tak salah saya ada RM17, ada RM18, ada RM15 paling komanya. 15 bungkus. Kalau dia merokok 3 bungkus sehari berapa? 3 bungkus sehari berapa?
Dan RM45. Sehari RM45. Sebulan berapa? Kali 30. Kalau 10 bulan, 4.500. Kalau sebulan, berapa? Kalau 10 hari dah 4.500. Kalau sebulan, kali 30 belakang. Sikit banyak ke? Pergi Mekah boleh. Itu membazir. Membazir itu apa? Orang yang membazir, gengnya siapa? Setan. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Itu nombor 2. Mengapa rokok itu haram? Yang ketiga, apa kata Nabi? Kullu muskirin khamrun. Wa kullu khamrun haramun. Setiap yang memabukkan adalah hamar. Hamar itu arak. Dan setiap arak itu adalah haram. Setiap yang memabukkan adalah arak. Dan setiap arak itu adalah haram. Rokok itu tak ada mabuk katanya. Mana ada mabuk katanya. Tapi ambil temakuk rokok tu, rendam dalam air, dia 3 batang. Dia 3 batang rokok tu rendam dalam air, minum air ni. Mabuk tak? Terai lah benda tu kan? Mabuk tak? Kalau mabuk haram. Itu yang ketiga. Ya. Yang keempat, semua rokok-rokok yang berjenama tu disembur dulu dengan alkohol sebelum dipotong-potong dan dijadikan sigaret. Sembur dengan alkohol. Alkohol tu apa hukumnya? Alkohol tu apa? Najis. Najis tu boleh makan ke? Makan najis apa hukumnya? Haram. Itu jadi haram tu. Dia najis. Jadi kalau kita nengok ada orang hisap rokok, tu jawab pung betul Allahu Akbar. Jadi imam tu ikut dia macam. Kita ikut manusia yang ada lekat najis di badannya, di bibirnya. Jadi ikut orang yang ada najis apa hukumnya? Tak sah. Itu dah, ada najis. Itu yang keempat. Yang kelima, last sekali. Semua kilang-kilang rokok adalah kepunyaan Nasara dan Yahudi. Semua kilang rokok. Yang punya kebanyakannya Nasara lah, orang Nasrani. Tak ada orang Islam yang memiliki kilang rokok. Walaupun gudang garam tu dari Indonesia, tapi orang Kristian yang punya sana, tahu? Mereka ada perjanjian dengan Israel. Dengar elok. Semua kilang-kilang rokok di dunia ni ada perjanjian dengan Israel. Untuk sebahagian dari keuntungan mereka salurkan kepada negara Israel. Orang Israel dapat duit rokok tu apa yang belinya? Apa yang dibeli orang Israel tu? Beli peluru, beli senjata. Senjata tu buat apa? Nembak orang Israel. Apa tembaknya? Nembak orang Islam lah. Ini khabar balik ke tempat masing-masing tu. Khabar pada mereka yang merokok di tempat masing-masing. Nembak orang Islam lah. Ingat tu. Maknanya orang yang merokok tu dia ada saham dalam pembunuhan orang Islam. Faham kan ayat saya ni? Dia ada saham dalam pembunuhan orang Islam. Ingat tu. Bila pul, tang. Tak ingat ke? Tak boleh ingat ke? Pul apa? Tang. Sekali pul, sekali tang. Pul. Tang. Pul. Tang. Kalau itu dah. Ingat tu. Jadi kalau ada yang kopi tu, jaga baik ya. Tu bagi tahu kepada mereka yang di luar sana, yang banyak tu. Yang banyak menyumbang terhadap pembunuhan orang Islam ni, orang merokok tu kebanyakannya orang Islam. Orang bukan Islam merokok juga tapi tak ada banyak. Yang banyak orang Islam. Okey. Itu dia ya. Tengok. Anu tak baca kitab lah, cerita lain pergi ya. Adalah tidak wajar bagi seorang menikahi seorang wanita kerana memandang harta dan kecantikannya semata-mata. Sebab yang demikian itu adalah makruh. Itu tadi cerita makruh tadi. Sebenarnya rokok itu bukan makruh. Apa hukumnya? One more time. Kalau ada suami-suami yang merokok, apa hukum? Khabar pada suami itu. Ustaz Ibrahim katakan rokok itu haram. Dia khabar pada dia. Dia dijumpa saya. Saya akan terangkan mengapa dia jadi haram. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazawujun nisaa la khusnihinna fa'asa husnuhunna an yurdihinna
wala tazawwajuhun wala tazawwajuhunna li umur lahinna fa'asa amwaluhunna an tut'ihunna walakin tazawwujuhunna ala din. Artinya jangan sekali-kali menikahi wanita kerana cantik. Kerana cantik tu kan bukan kekal. Lama-lama habis cantiknya. Sebab kecantikannya mungkin mencelakakannya. Kalau cantik, dia tahu diri dia cantik, dia akan jadi sombong, dia akan jadi mengkontrol suaminya. Siapa nak jadi queen control? Angkat tangan. Siapa nak suami jadi kena kontrol oleh isterinya? Jadi kerana itu kerana dia tahu dia cantik, dia akan mengkontrol suaminya. Apa dia buat suaminya dia tak setuju. Jangan menikahinya kerana harta, sebab hartanya mungkin menyebabkannya memegah diri dan takabur. Tetapi nikahilah mereka kerana kokoh agamanya. Itu 4 panduan tak mencari isteri. Ya? Apa dia yang pertama? Cari yang cantik, betul. Yang kedua, cari yang ada harta. Yang ketiga, cari yang taat kepada yang keturunan baik-baik, yang akhlak yang baik. Yang keempat, cari yang ada agama. Kemudian tajuk lain. Lepas ini kita bicara tajuknya bujang lapuk. Tahu ke bujang lapuk? Ya Allah, tak pernah dengar bujang lapuk kan? Pok, bujang lapuk. Tak pernah dengar? Itu bujang lapuk. Piramli lama dah ada ini ni. Sebelum kitab ni dah debat di Piramli ni. Orang yang tidak suka berkahwin kerana tujuan mencari ilmu, pengetahuan. Ngapa tak kahwin? Aku nak haji gitu, mencari ilmu pengetahuan. Atau beribadat kerana aku nak sembahyang. Kenapa? Aku nak berzikir. Aku nak baca Quran. Jadi kalau aku kahwin aku mengganggu jemaah tu katanya. Itu dia tak nak kahwin. Atau beribadat ataupun untuk menjauhkan diri dari urusan-urusan dunia, nak jauh dari urusan dunia. Dia nak cerita akhirat je, tak nak dunia ni. Menjauhkan diri dari urusan dunia. Dan tanggungjawabnya di samping itu hatinya tidak cenderung kepada wanita dan tidak terpingin mempunyai isteri, tak nak kahwin. Ada dah orang itu? Ada. Murid saya ada kopi seorang. Umur dia dekat 50 tahun, tak akan kahwin lagi. Bila sebut kahwin masam mukanya. Ngapa entah, saya tak ada, saya tanya ngapa. Tapi ada apa itu? 2 orang pun bukan seorang, ada 2 orang apa itu. Tak nakkan kahwin. Ngapa Allah Allah? Lelaki tu, kalau perempuan lain ceritanya, perempuan takkan kahwin, itu ada. Kenapa? Kerana tak ada orang yang minang, tak ada orang teringin, tak ada orang yang melamar dia, itu tak apalah itu. Ada sebabnya, ada alasan. Orang tak nak kena. Tak ada. Ini dia kalau dia ada kerja apa tu, saja tak nak kahwin. Ngapa? Wallahu a'lam. Saya pun segan nak nanya. Ada tu jadi artinya apa? Tidak kepingin mempunyai isteri, maka hukumnya tidak mengapa. Tak ada pula makruhnya. Tidak mengapa ia meninggalkan nikah dan tidak berdosa. Tidak pula berdosa. Pendapat ini telah dinyatakan oleh sebahagian ulama. Bukan semua saja, sebahagian ulama. Dan para salaf. Salaf soleh. Apa salaf soleh? Salafus soleh. Salafus soleh itu artinya orang-orang yang hidup sekitar 300 tahun selepas Rasulullah. Jadi panggil salafus soleh. Faham ni? Namanya salafus soleh. Orang dulu-dulu yang majoritinya soleh-soleh belaka. Itu namanya salafus soleh. Kerana Nabi kata apa? Kata Nabi apa? Khairul qurun qarni. Sebaik-baik kurun ada kurun aku. 100 tahun zaman aku ni. Summal ladzina yalunahum. Kemudian kurun yang mengeringi kurun aku. Artinya 1 tahun lepas itu. Kemudian Rasulullah sebut lagi. Summal ladzina yalunahum. Dan kurun yang mengiringi aku. Artinya zaman Nabi kurunnya 100 tahun. Betul? 100 tahun lepas itu. Betul 1 tahun lagi lepas itu. Kemudian itu dipanggil salafus soleh. Salafus soleh itu orang dahulu-dulu yang majoritinya soleh-soleh. Jarang jumpa mereka tak semayang.
Jangan jumpa mereka tak menutup aurat zaman itu ya. Itu salafus soleh. Zaman kita ni panggil apa? Zaman kita ni panggil apa? Halafut toleh. Halafut toleh tu artinya apa? Orang yang terkemudian yang majoritinya jahat-jahat belaka. Iya ke tak tuan-tuan dan puan? Sekarang ni. Ya? Sekarang ni. Banyak baik ke banyak jahat? Ya Allah, dia tak ada tengok keluar ke? Nampak di kota raja ni je ke? Ha? Banyak yang baik ke banyak yang jahat? Cuba tengok penduduk dunia hari ni. Tengok global. Yang beriman ada berapa peratus? Berapa banyak? Berbanding dengan Kapio. Berapa ramai? Yang beriman hanya ada 1/5 daripada penduduk dunia. 1/5 aja. 4/5 Kapio belaka. Faham ke ni? Percaya ke tak? Ada tak negara-negara yang langsung tak ada orang Islam? Ada tak? Di Amerika belah selatan tu mana ada orang Islam? Di Argentina mana ada orang Islam? Kalau ada pun kedutaan aja. Penduduk bukan dari Islam. Argentina tak ada, Brazil tak ada, Bolivia tak ada, Peru tak ada, Uruguay tak ada. Nampak? Kebanyakannya kafir belaka. Tak ada yang berimannya. Kristian banyak. Itu penduduk dunia hari ini ya. Yang beriman hanya ada 1/5 daripada penduduk dunia. 4/5 tu kafir belaka. Jadi ramai orang beriman ke atau orang kafir? Sekarang ni ramai orang beriman ke ramai orang tak beriman? Ramai yang tak beriman. Dia kalangan orang beriman pula. Ya, berapa ramai yang semayang? Berapa ramai yang tak semayang? Yang semayang hanya ada 15% saja. Yang lain tu semua tengok wayang je. Mayang ada. Ya ke tak? Tengok yang datang ini ramai. Inilah ramai ni. Yang lain? Yang di luar tu lagi ramai. Itu kalau ada semayang. Tengok melangkah semayang. Berapa ramai? Yang ramainya tengok wayang. Ya. Itu sebab Allah kata apa? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Yang bersyukur tu sikit. Yang banyaknya kufur. Ya. Lagi? Mana yang ramai, lebih ramai? Yang terdedah ke yang berpurdah? Yang pakai purdah ke yang terdedah? Terdedah lagi ramai ya. Kena ridah pakai purdah banyak. Tapi bukan kerana nak nutup aurat. Dia pakai purdah tu kenapa? Kerana takutkan COVID-19. Itu banyaklah. Orang kafir pun ada pakai tutup muka tu. Tapi pahal nampak. Betul nampak. Itu sekarang ni berlaku begitu ya. Lagi mana ramai? Yang berjihad di jalan Allah ke yang jahat? One more time. Mana ramai? Yang berjihad di jalan Allah ke yang jahat? Yang jahat lagi ramai. Mana tahu? Saya tahu ni. Kerana saya ada pernah masuk penjara, tahu? Saya ada pernah masuk penjara. Sudah dah menengok apa salah ustaz masuk penjara ni? Apa ngapa dia masuk penjara? Saya masuk penjara bukan sebagai banduan. Saya masuk penjara kerana apa? Kerana dijemput berceramah Maulidul Rasul. Nun taparut tu. Ya, nak masuk tu punyalah kawalan yang ketat. Handphone tak boleh masuk. Tape recorder tak boleh masuk, kamera tak boleh bawa masuk. Udah masuk tu, ya Allah, berjembik-jembik dalamnya. Tahu berjembik? Ya Allah, dia tak kerti apa berjembik-jembik. Macam ulat tu, benar. Semua ramai benar. Beribu-ribu dalam tu. Jadi kertinya ramai yang jahat ke, ramai yang baik? Yang jahat ramai. Macam-macam golongan. Orang tua ada, orang muda ada, lelaki ada, perempuan ada. Itu dalam penjara tu. Kebanyakannya beragama Islam. Orang Melayu yang beragama Islam. Orang lain ada juga. Tapi orang lain tak jumpa oleh saya kerana saya berceramah untuk orang Islam saja. Itu yang di penjara tu. Jadi mana ramai? Orang yang berjihad ke orang yang jahat? Orang yang jahat lah. Tak percaya mau pergi penjara. Batu Gajah ada penjara. Tabarut ada penjara. Tabarut tu kenapa? Batu Gajah ada tamat. Taiping ada penjara. Taiping pun tak tamat. Itu buat penjara di Tabarut tu. Kalau tak muat lagi, buat lagi satu penjara di Kota Raja ni.
Mana tahu kan? Itu ya. Lagi mana kami? Yang warna ke? Mana yang kami? Orang warna ke yang wakra? Tahu apa warna? Warna tu dia meninggalkan sebagian daripada yang halal kerana takut yang haram. Itu warna. Bukan pakai jubah ke sorban. Warna tu tak ada. Itu hanya pakaian aja. Ini hati dia tu. Dia meninggalkan sebagian daripada yang halal kerana takutkan haram. Itu warna ya. Jaga-jaga benar. Makanan jaga, pakaian jaga. Itu orang warna. Mana kami? Warna ke wakra? Wakra lagi kami. Ya? Itu dia ya. Itu keadaan manusia hari ini. Itu nama salafus salih. Kalau sebut salafus salih tadi ya, salaf as-salih. Ya. Mana ke dia salafus salih tadi? Ya. Dan urusan dunia dan tanggungjawabnya di samping itu hatinya tidak cenderung kepada wanita dan tidak kepingin mempunyai isteri. Maka hukumnya tidak mengapa, tidaklah haram ya. Tidak mengapa ia meninggalkan nikah dan tidak berdosa. Padahal ini telah dinyatakan oleh sebahagian ulama dan para salafus soleh. Ini yang salafus soleh tu. Ulama dan para salafus soleh. Malah setengah-setengah mereka mengamalkannya. Ada yang tak nak kahwin. Kenapa? Kerana takut mengganggu ibadah dia. Setengah mereka apabila ditanya mengapa tidak berkahwin, mereka menjawab, aku tidak mampu untuk membetulkan diri sendiri. Diri aku pun tak betul, macam mana aku nak membetulkan orang lain katanya. Dia tak mampu membetulkan diri sendiri. Betapa dapat ku tambah satu diri lain. Diri aku pun tak betul, aku semayang pun tak kerti, baca Quran pun tak kerti, macam mana aku nak mimpin orang lain. Dia takut orang lain. Kerana dia tanggungjawab tu, tak tahan dengan tanggungjawab itu. Itu yang dia tak akan kahwin tu. Yang lain apabila ditanya, mengapa tidak berkahwin? Jawabnya, kalau boleh diriku, ku lepaskan. Nescaya akan ku lepaskannya. Kalau ku lepas, boleh. Tak payah aku kahwin. Kalau boleh. Ya? Kepada Bishan, Bisnil Haris, nama ulama ya. Kepada Bisnil Haris, rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah rahmat dia. Rahimahullah ta'ala. Ditujukan suatu soal. Ya. Kepada Bisnil Haris, rahimahullah, ditujukan satu soal. Tujukan kepada dia satu soal. Seorang, sesungguhnya orang ramai memandang hairan kepadamu. Rupanya dia tak kahwin rupanya. Bisnil Haris ni ditanya orang ramai, tengok kamu aja. Hairan mereka tengok kepada kamu. Kata mereka, anda telah meninggalkan sunat. Maksudnya meninggalkan sunnah Rasul lah. Kerana Rasul tu semua kahwin. Semua Rasul kahwin. Mana ada Rasul tak kahwin? Ada seorang je tak sempat kahwin. Siapa? Kuis perdana pagi ni. Siapa yang tak sempat kahwin? Nabi Isa alaihissalam. Masa itu umurnya 33 tahun. Dia dikepung oleh Yahudi. Lalu Allah angkat dia ke langit. Tak sempat nak kahwin. Tapi akhir zaman nanti, dia akan turun. Nabi Isa akan turun. Dan mungkin dia akan kahwin lah. Tunggu akhir zaman nanti. Dia akan turun dan mungkin dia akan kahwin. Siapa? Wallahualam. Kita tak tahu. Tak ada khabar. Kerana itu di antara rahsia Allah Ta'ala. Jodoh tu di antara rahsia dari Allah Ta'ala. Ya? Kita tahu ada 10 perkara yang menjadi rahsia Allah Ta'ala je yang tahu. Kita tak tahu. 10 perkara. Ini cerita lain benar ya. Yang pertama Lailatul Qadar, kita tak tahu. Yang kedua kemurkaan Allah terhadap mereka-mereka yang derhaka kepadanya. Kita tak tahu. Yang ketiga keredaan Allah terhadap mereka-mereka yang taat kepadanya. Kita tak tahu. Yang keempat sembahyang 5 waktu tu yang mana jadi keutamaan di sisi Allah, kita tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Yang kelima, nama-nama Allah yang banyak tu. Yang 99 nama sebut dalam Quran tu, yang mana satu keutamaan dari Allah, kita tak tahu. Itu yang kelima. Laju-laju sikit. Yang keenam, takdir. Saya jadi saya, tuan-tuan jadi tuan-tuan, perempuan jadi perempuan. Tahu ke? Siapa tahu? Siapa yang tak tahu? Dia jadi dia tak tahu pun. Ketentuan dari Allah Ta'ala. Itu yang keenam. Faham kan? Yang ketujuh, wali. Wali tu, siapa yang tak tahu? Dia sendiri tak tahu bahawa dia tu wali.
Syekh Abdul Qadir Jalani itu kan tahu dia itu jadi wali. Tapi kita yang mengatakan dia itu wali kan berdasarkan ilmunya, berdasarkan ibadahnya, berdasarkan akhlaknya, dia itu hikmahnya. Kita katakan dia itu wali. Padahal dia tak tahu. Dia merasakan diri dia itu berdosa. Dia merasakan diri dia itu hina. Dia sentiasa menghinakan diri dia. Itu wali. Kalau ada orang mengaku diri dia jadi wali, dia bukan wali tau. Mana tahu kan? Bulan depan, tahun depan, datang satu orang dari kampung tu kata aku semalam dilantik jadi wali. Jangan percaya. Itu bukan wali. Itu kuali. Itu wali ya. Itu yang ke yang ke ke-8, ke-7. Yang ke-7 ya. Ya. Yang ke-7, yang ke-8 agaknya ya. Yang ke-8 dari wali. Yang ke-9 tarikh mati. Siapa tahu tarikh mati dia angkat tangan? Siapa tak tahu? Saya pun tak tahu. Bila tarikh mati, matilah tu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya pasti akan menemui kamu. Yang ke-10 tarikh berlakunya hari kiamat. Kita tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Dia ulang tayang balik. Rahsia Allah ada 10. Yang pertama Lailatul Qadar. Sebut betul-betul. Jangan malam Lailatul Qadar tak betul. Kalau malam Qadar. Jangan malam Lailatul Qadar. Kita tak tahu. Yang kita tahu hanya Lailatul Qadar itu bulan Ramadan saja. Ada yang mengatakan malam 27, ada yang mengatakan malam 21, ada yang mengatakan malam 23, ada yang mengatakan malam 25, atau bergantung kepada hari mula-mula puasa kata. Yang sebenarnya Allah saja yang tahu. Itu yang pertama, Lailatul Qadar. Yang kedua apa? Tanda-tanda ketaatan orang yang taat kepada Allah Taala tu. Allah tak ada tunjukkan tanda-tanda itu. Allah redha dengan dia, Allah tak tunjukkan, kita tak tahu. Kita sembahyang tadi, mana tahu redha Allah kita? Itu kita tahu itu rahsia Allah Taala aja. Bukan asal lepas sembahyang duit luruh 20 kilo ya, ada 20 ribu ringgit. Itu senang semua kalau tak ada orang tinggal sembahyang. Ini kita tak tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga kemurkaan Allah Taala. Kemurkaan Allah Taala tak ada tanda-tandanya, kita tak tahu. Ada orang tak semayang tapi kaya raya, ada tak? Ada orang tak berjuang di jalan Allah tapi senang lenang hidupnya. Dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat takdir. Takdir apa? Apa yang berlaku pada diri dia? Saya ni ditakdirkan Allah jadi ustaz, padahal saya bukan ada pendidikan agama, saya cikgu je. Itu saya tak tahu. Tiba-tiba jalan begitu aja ya. Itu takdir. Yang ketiga, yang kau betul. Yang ketiga ya. Yang keempat, yang kelima semayang, yang mana satu pilihan Allah Taala. Allah hanya kabul dalam Quran apa? Hafizu ala salatil wusta. Peliharalah kamu 5 semayang itu dan semayang yang pertengahan. Semua boleh jadi semayang pertengahan. Subuh pertengahan antara isyak dengan zuhur. Ya ke tak? Zuhur pertengahan antara subuh dan asar. Asar pertengahan antara zuhur dan maghrib. Maghrib pertengahan antara asar dan isyak. Isyak pertengahan antara maghrib dan subuh esok. Ya ke tak ni? Jadi kita tak tahu. Allah je yang tahu. Lagi apa? Itu semayang. Kemudian nama-nama Allah. Nama apa nama Allah tadi? Yang pertama Lailatul Qadar, yang kedua keredaan Allah, yang ketiga kemurkaan Allah, yang keempat nama-nama Allah. Yang mana yang jadi keutamaan Allah Taala. Yang kelima semayang. Yang keenam takdir. Yang keenam takdir kita tak tahu. Yang ketujuh jodoh. Jodoh tak tahu. Ada ke tidak jodoh? Yang cerita orang tak kahwin tadi tu. Dia tak ada jodoh kata dia. Tapi tak cari mana dapat. Itu jodoh. Yang ke-8 wali tadi. Siapa nanti jadi wali kita tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Orang yang jadi wali tu pun dia tak tahu bahawa dia tu wali. Yang ke-9 tarikh mati. Dan yang ke-10 tarikh berlaku hari kiamat. Allah yang tahu. Pernah Jibril datang
berjumpa dengan Rasulullah dalam hadis yang sangat masyhur, nama hadisnya hadis Jibril. Ya, dia bertanya kepada Rasulullah, beritahu aku tentang iman. Rasulullah jawab, iman tu kamu mengucap rukun iman yang 6 tu lah. Nah, kamu mengucap dua kalimat syahadah, kamu percayakan Allah, percayakan malaikat, percayakan Rasul, percayakan kitab, percayakan kiamat dan sebagainya. Percayakan untuk takdir dan qadar dan qada. Itu. Kemudian bagi tahu aku tentang Islam, kata dia. Dia nanya, dia membetulkan Rasulullah. Betul cakap kamu, katanya. Kemudian bagi tahu tentang Islam. Rasulullah pun jawab, Islam itu kamu mengucap dua kalimat syahadah, kedua kamu mendirikan sembahyang, ketiga kamu puasa bulan Ramadan, keempat kamu mengeluarkan zakat, kelima kamu mengerjakan haji dan umrah. Betul cakap kamu, katanya. Dia membetulkan tu. Padahal dia nanya, patutnya jawab macam mana? Dia nanya, oh iya ke, bawa aku tahu, betul betul kan? Tidak. Dia katakan betul cakap kamu tu. Betul ditanya pula tentang ihsan. Ini hadis yang masyhur ni. Boleh baca dalam Matan Arba'in atau 40, hadis 40. Dalam kitab itu ada Matan Arba'in nama kitabnya. Hadis 40. Hadis yang kedua tu ya. Aku nak tanya tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat dia di hadapan kamu. Kalau kamu tak boleh nengok apa itu, ketahuilah bahawa dia nampak kamu. Dia akan nampak kamu. Jadi itu namanya ihsan. Kemudian ditanya dia, tanda hari kiamat. Bila berlaku hari kiamat? Apa jawab Nabi? Orang yang bertanya dan orang yang ditanya, serupa aja dua-dua tak tahu. Nabi pun tak tahu, Jibril pun tak tahu. Nabi-nabi yang lain pun tak tahu, kita pun tak tahu. Yang tahu siapa? Hanya Allah aja. Itu tarikh kiamat ya. Kemudian balik dia. Dah habis tanya-tanya tu, dia pun balik. Sudah balik dia tanya Nabi tu kepada sahabat-sahabat, kamu kenal kan siapa yang datang tadi? Jawab sahabat, yang datang itu yang kenal hanya Allah dan Rasul saja. Yang lain tak kenal. Hanya Allah dan Rasul saja yang tahu. Ya? Yang lain tak tahu. Jawab Nabi, itulah dia Jibril datang kepada kamu, mengajar kamu tentang agama kamu. Rupanya dia itu Jibril. Menyerupai seorang pemuda. Pakaiannya cantik. Kemas, tak ada comot-comot, tak ada habuk-habuk. Nak dikatakan orang jauh, dia pakaiannya kemas benar, suci benar. Nak kata orang dekat, siapa pun tak kenal. Rupanya Jibril. Itu hadis masyhur. Itu 10 perkara yang menjadi rahsia, Allah saja yang tahu. Faham tak? Jadi kalau ditanya tu, apa yang dapat tu? Itu 10 perkara yang Allah saja yang tahu ya. Baik. Ini pun gitu juga. Pada pendapatku adalah baik bagi orang yang mahu berkahwin, meniatkan berkahwin. Siapa yang nak kahwin, niat nak kahwin. Minta doa kepada Allah. Ya Allah, berikan aku isteri yang solehah, berikan aku anak-anak yang soleh, anugerahkan aku keluarga yang bahagia. Nak apa tu? Niat dulu. Baru dia mudah-mudahan Allah kabulkan ya. Pada pendapatku siapa? Pendapat pengarang kitab lah. Kitab ini dikarang oleh siapa? Syekh Habib Abdullah Al-Haddad. Orang buta. Yang ngarang kitab ni buta tau. Mata hanya buta. Mata kepala hanya buta. Tapi hati tak buta. Hafal Quran. Beratus-ratus hadis dia hafal ni. Dalam kitab ni. Padahal dia ni buta. Tapi hatinya tak ada buta. Kita mata celik. Tapi hati buta. Satu hadis pun tak hafal. Kalau dia pun pendek-pendek je, panjang-panjang tak hafal. Saya lah tuan-tuan banyak yang dah hafal ya. Perempuan orang begitu juga. Tapi saya begitu. Ya? Mata celik boleh nampak. Walaupun dah tua ni nampak juga, balik nampak jalannya. Tapi hadis banyak yang tak hafal. Quran lagi tak hafal. Tuan-tuan tahu tak? Pernah saya jadi imam baca surah Al-Masad tau. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tak habis-habis, tak maunya. Nak cari ma aghna, tak jumpa perkataan aghna tu, ma adra begini. Sudahnya tukar ayat lain. Itu pernah. Bukan teror benda ni tau. Orang yang menganggap saya ni teror, padahal apa ni tak. Tapi Habib ni, Al-Haddad ni hafal Quran. 30 juzuk hafal.
hadis berkata-kata ribu hafalnya tu nah. Padahal mata yang buta. Itu pengarang kita ni ya. Baik, sambung lagi sikit lagi. Pada pendapatku adalah baik bagi orang yang mahu berkahwin meniatkan berkahwin kerana mahu menyelamatkan agama. Ya, dan diri di akhirat. Karena orang kahwin tu banyak kelebihannya. Semayang orang yang berkahwin 70 kali ganda pahalanya daripada orang yang bujang. Dengar kata ni tuan-tuan dan puan. Sembahyang orang yang ada isteri yang berkahwin 70 kali ganda pahalanya berbanding dengan orang yang tak ada isteri. Ya? Jadi siapa yang belum ada isteri cari isteri ya? Supaya dapat pahala. Kemudian dia dapat pahala, bagi isteri makan dapat pahala, bagi isteri pakaian dapat pahala, menyeronokkan isteri dapat pahala, apa saja. Kalau ada apa kegunaan kahwin ya, itu kahwin tu menyelamatkan agama dan diri di akhirat. Kalau ia meninggalkan pun, ia meniatkan untuk memelihara agama. Kalau kerana agama tak apa. Kalau dia kahwin mengganggu ibadahnya, mengganggu keseronokannya, mengganggu kekhusyuk dia dengan Allah. Itu tak apa. Kalau betul kerana itu. Tapi orang tak nak kahwin kerana itu. Kena cek dulu. Yang tahu Allah aja. Kita tak tahu. Kalau kerana itu kita terima je lah. Padahal yang tahu hanya Allah. Ini dah sebut aja. Sedangkan dia ada kerana selain daripada agama tu ya, ada bab lain. Takut ekonomi lah, kena nanggung dia makan lah, kena nanggung dia pakaian lah, kena nanggung dia rumah tempat tinggal dan sebagainya. Itu tak nak kahwin tu. Kerana takut ekonomi. Itu rugilah dia. Mengutamakan selagi apa? Ia meniatkan untuk memelihara agama dan mengutamakan segi keselamatan dan diri, keselamatan diri. Ketika itu sama ada ia berkahwin atau tidak, ia telah tetapkan haluannya atas niat yang baik. Kalau dia kerana Allah, okey, tak apa, tak masalah. Kerana apa-apa dia buat mesti niat kerana Allah. Allah perintahkan tu. Apa kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ada tak? Ada dengar ayat tu? Surah apa? Surah apa? Al-Bayyinah. Udah. Mana ada Bayyinah ni? Mana ambil ngaku kepala Kalau saya kata surah Lam Yakunin tahu tak? Itu dia ayatnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-Bayyinah. Dan kamu tidak diperintahkan supaya menyembah Allah dengan ikhlas, mukhlisin. Ikhlas semata-mata kerana Allah dan kerana agama. Jangan kerana lain ya. Saya ngajar ni biar kerana agama, jangan kerana lain. Kerana ini menjunjung perintah Rasul. Balighu anni walau ayah, kata Nabi ya. Sampaikan olehmu dari aku walaupun satu ayat. Kalau lepas ini kan nyelin je, mana Ustaz Azhar ni, tak ada dekat ni. Ngapa hendak Ustaz Azhar? Ngapa hendak Ustaz Azhar? Nak envelope. Kalau kerana envelope, dapat envelope je lah. Pahala tak dapat apa-apa. Jadi biar. Tapi kalau tak diminta, bukan kerana itu, dibagi juga apa buat? Dibagi juga envelope apa buat? Nyongin lah. Ya Allah. Kalau tak baginya, nyongin juga. Jangan balik monyong aja. Balik kosak. Jangan begitu ya. Biar semata-mata kerana Allah. Apa saja kita buat, biar kerana Allah ya. Itu dia ya. Memang apa saja. Semayang kerana Allah, puasa kerana Allah, haji kerana Allah, umrah kerana Allah, zakat kerana Allah, semua kerana Allah ya. Tolong orang kerana Allah. Itu sebab dalam niat ada tak di ujungnya kerana Allah. Semua benda kita buat ada tak di ujungnya nama kerana Allah. Apa saja jenis ibadah mesti kerana Allah ya. Itu mau itu juga. Kalau ia meninggalkan ya, pun ia meniatkan untuk memelihara agama dan mengutamakan segi keselamatan diri. Ketika itu sama ada ia berkahwin atau tidak, ia telah tetapkan haluannya. Dia dah tentu arah nak tuju, dia tahu atas niat yang baik. Semua baik. Kerana agama tu baik tu.
Nak menyelamatkan diri dia tu baiklah tu. Yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Ya. Adapun orang yang menggabungkan, bukan menggantungkan, orang yang menggantungkan niatnya untuk berkahwin atau tidak berkahwin atas cita-cita dunia. Kerana sebab dunia dia tak kahwin, dia takut tak cukup belanja untuk ekonomi dan sebagainya. Kerana dunia. Dia takut nanti anak banyak tak lalu nak nanggungnya. Itu kerana dunia. Itu tak betul itu, yang salahnya. Atau tidak berkahwin atas cita-cita dunia dan mata bendanya, nakkan mata benda dunia. Bila kahwin dia nak rumah, nak kereta, nak pakaian, nak makanan dan sebagainya. Jadi kerana mata benda dunianya. Cita-cita dunia dan mata bendanya ataupun kehendak tabiat dan syahwat. Dikira nak syahwat aja. Kena keinginan bersatu dengan wanita aja. Keinginan bersatu dengan suami dengan lelaki aja. Itu kerana syahwat, nafsu. Maka sebenarnya ia berada jauh dari petunjuk yang benar. Jauh dari petunjuk yang benar, ya. Dan tidak bertauladan kepada orang yang soleh dan para salafus soleh, ya. Tak bertauladan, tak ada ikut Nabi. Kerana Nabi semuanya kahwin Melaka. Tak ada Nabi-Nabi yang tak kahwin pun, ya. Semua Nabi kahwin Melaka. Kecuali Nabi Isa tu. Nabi Isa pun akan kahwin ke sudahnya. Agaknya lah. Akhir zaman nanti. Kerana dia umur 33 tahun dah diangkat ke langit. Kerana dikepung oleh orang Yahudi. Tapi dia akhirnya akan kahwin juga. Kata setengah ulama lah, ya. Kahwin tidak kita tak tahu. Allah yang tahu, ya. Itu salaf, ya. Dan para salaf. Salafus soleh itu juga. Ali ada isteri, Umar ada isteri, Abu Bakar ada isteri. Semua ada. Dan salafus soleh saja yang memberi taufik dan bantuan. Taufik itu katanya apa? Taufik itu dia mengerjakan benda itu. Macam tuan-tuan datang ni, taufik lah tu. Dia ada dua, satu hidayah, satu taufik. Mana dulu? Hidayah dulu ke taufik dulu? Mana tahu pengetahuan tentang ada majlis ilmu ni ke atau tuan-tuan datang? Mana dulu? Pengetahuan dulu ke datang dulu? Pengetahuan dulu. Pagi ni ada majlis ilmu. Yang ngajar tu Haji Ibrahim. Kemudian lepas ni kan ada Datuk Zamri. Itu pengetahuan. Itu namanya hidayah. Bila datang, baru tuan-tuan dan puan-puan melaksanakan taufik. Jadi mana dulu? Hidayah ke taufik? Hidayah lah dulu. Tapi selalunya taufik dan hidayah. Saya tak? Wabillahi taufik wal hidayah. Terbalik tu. Patutnya wabillahi hidayati wat taufik. Patut apa itu? Tapi kita selalu itu. Ulama betul sebut apa itu? Wabillahi taufik wal hidayah. Tak apalah. Itu salah dalam segi sebutan. Tak apa, ya. Bukan salah besar pun. Tak ada salah pun. Jadi salafus soleh seolah-olah sajalah yang memberi taufik dan bantuan. Tiada Tuhan melainkan Dia. Akan datang kita akan baca berbuat baik kepada hamba sahaya. Itu akan datang kita baca. Untuk pagi ini cukup sekadar itu. Kerana saya tak nak ambil masa Datuk orang. Dah datang belum? Dah. Alhamdulillah. Tak nak ambil masa dia. Cukup lah tu, ya. Kerana tuan-tuan bukan nak dengar saya sangat pun. Ya ke tak? Sebuah lah. Memang dah kutang ajar ni tau. Baik, sekian dulu. For today, there will be no question and answers. Next time, kalau nak tanya pun. Sekian, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wa ya fawzal mustaghfirin. Wa ya najat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat.
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الذي علمت فعلمت، وأنت الذي فتحت فالحمت، فلك الحمد كما أكرمت فهمت، وقلت وقولك الحق وعدك الصدق سنقرئك فلا تنسى، وقلت علم الإنسان ما لم يعلم علمنا من لدنا علما، نسألك بفضلك أن تعلمنا كما علمتهم، وتلهمنا كما ألهمتهم، وتحفظنا من أنت به علينا كما حفظته عليهم، وقلت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.